Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera warga Dewan sekalian. Bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izin limpah kurnianya kita dapat bertemu dalam forum mahasiswa animasi Upin dan Ipin sebagai wahana penyebaran bahasa Melayu di Indonesia. Bersama saya, Nur Ifhana Aisyah binti Ismail pada petang yang berbahagia ini. Hadirin dikasihi sekalian, kanak-kanak di Malaysia bahkan di luar negara sudah cukup mengenali animasi Upin Ipin. Hubungan dua harga antara dua buah negara dah dijalin dengan baik dari segi politik, ekonomi dan sosial. Disebabkan animasi yang menjadi kesukaan setiap lapisan masyarakat. Animasi Upin dan Ipin juga dikatakan sebagai wahana penyebaran bahasa Melayu di negara jiran kita. Sebelum kita meneruskan forum pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan para panel jemputan kita merupakan mahasiswa dari Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya. Baiklah, di sebelah kanan saya ada panel pertama iaitu saudari Nur Aina Najihah yang merupakan mahasiswa tanah akhir di APM. Pak, apa khabar saudari? Alhamdulillah, sihat. Khususnya panel kedua kita, seorang mahasiswa yang bergiat aktif dalam kolej, saudari Nur Yusrina. Saudari, apa khabar? Di sebelah panel pertama kita itu panel ketiga, saudari Nur Fatihah, mahasiswa kelahiran negeri Sarawak. Apa khabar saudari? Saudara yang segak bergaya di sebelah panel kita itu saudara Muhammad Zaini, panel keempat kita. Apa khabar saudara? Alhamdulillah sihat. Panel kelima, saudara Muhammad Faiz, seorang mahasiswa tahap akhir di Akademi Pengajian Melayu. Saudara, apa khabar? Alhamdulillah baik. Dan di hujung sana, panel kita cantik baju kurung, saudari Diana Hazira. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, sihat. Baiklah, mengucapkan selamat datang kepada semua panel. Tanpa membuangkan masa, saya ingin ajukan soalan pertama kepada panel pertama iaitu saudari Aina Najihah. Bagaimanakah animasi Upin dan Ipin dikatakan sebagai pengetahuan asas tentang masyarakat Melayu? Assalamualaikum. Saya Aina Najihah akan mengenai bagaimana animasi Upin sebagai pengetahuan asas tentang masyarakat Melayu. Ilmu mengetahui bahawa bahasa Melayu adalah satu bahasa yang cukup dikenali dan telah digunakan sejak zaman dahulu, terutamanya di kawasan kepulauan Melayu seperti Malaysia, Indonesia, Brunei dan sebagainya. Penggunaan bahasa Melayu ini di Malaysia dan Indonesia dilihat mempunyai kesamaan dan juga perbezaannya yang tersendiri, di mana kita dapat melihat melalui animasi sebagaimana yang disebutkan oleh Encik Fahana, iaitu animasi Upin dan Ipin. Melalui animasi Upin dan Ipin, iaitu animasi yang telah dicipta oleh Syarikat Escopa Production yang berasal dari Malaysia, dapat dilihat bahawa wujudnya penggunaan bahasa Melayu melalui pertuturan watak. Dan sebagai contoh, kita dapat melihat daripada salah satu episod, iaitu episod berpuasa bersama kawan baru, di mana bahasa Melayu yang wujud di sini adalah bahasa Melayu dari negara Malaysia dan juga Indonesia. Kita dapat melihat melalui penggunaan perkataan. Contohnya saya bagi, Ibu Mai telah berbalik kepada Suzaki, watak animasi yang berasal dari Indonesia. Soalannya ini, kamu baru di sini ya? Kemudian dijawab oleh Suzaki, iya, saya baru pindah ke Mai. Kat situ kita dapat tengok Ibu Mai dengan Suzaki ini menggunakan bahasa Melayu, tetapi nadanya adalah berbeza. Lepas itu, dari perkataan pindah dan juga kemarin, perkataan yang sama membawa maksud yang sama. Okey, episod yang seterusnya yang kita dapat lihat contoh penggunaan bahasa Melayu adalah melalui selamat menyambut lebaran, di mana Suzaki telah menggunakan perkataan, Atuk, saya sedih, lebaran kali ini enggak ada raket. Dekat situ bahasa Melayu yang digunakan adalah berbeza dari perkataan lebaran. Kalau kita akan guna hari raya. Lepas tu enggak untuk orang Indonesia ni maksudnya tidak. Lepas tu kakek merujuk kepada datuk. Walaupun dia menggunakan perkataan yang berbeza, kita dapat lihat watak Tok Dalang ni dapat faham apa yang Suzaki cakap. Okey, so kat situ kita dapat tengok bahawa wujudnya variasi bahasa Melayu. Secara ringkasnya dari pihak saya, kita dapat simpulkan bahawa bahasa Melayu ni bahasa yang digunakan secara meluas oleh masyarakat di Kepulauan Melayu seperti Malaysia dan juga Indonesia dan dapat dibuktikan melalui animasi Upin dan Ipin. Sekian saja dari saya. Terima kasih saudari Aina Najihah. Semoga kurang yang berhujah dan ditemukan. Kita dapat lihat bahawa penggunaan bahasa yang sama iaitu bahasa Melayu menggunakan masyarakat di Indonesia dengan
pilihan masyarakat Melayu Indonesia. Kita beralih kepada panel kedua, iaitu saudari Nur Yusrinda. Pada pendapat saudari, apakah perkara yang mendorong masyarakat Indonesia yang mudah untuk menerima dan memberi respon positif terhadap animasi PAP? Penyebaran bahasa Melayu menerusi animasi UPIP di Indonesia dapat dilihat menerusi budaya. Kebudayaan merupakan taman dari sesuatu masyarakat yang diwarisi daripada satu generasi kepada satu generasi yang berikutnya. Kebudayaan ini sangat berkait rapat dengan keseluruhan sistem kehidupan yang telah dipraktikkan oleh sesuatu masyarakat. Menurut Taib Osman pada tahun 1988, budaya ini merujuk kepada cara hidup yang merangkumi perbuatan seharian sesuatu kelompok masyarakat berserta dengan nilai-nilai sosial dan pandangan semesta masyarakat tersebut. Secara umumnya bahawa budaya ini dapat ditakrifkan sebagai sesuatu gaya hidup atau gaya cara hidup manusia secara menyeluruh. Budaya ini merangkumi makanan, perayaan, pakaian dan permainan tradisional. Budaya ini kita dapat lihat melalui makanan tradisional. Umumnya bahawa makanan tradisional ni adalah perkara yang dapat melambangkan sesebuah kaum ataupun negara. Seorang individu ataupun masyarakat dapat mengenal pasti identiti sesebuah negara ni hanya menerusi makanan tradisional sahaja. Malaysia dan Indonesia juga mempunyai makanan tradisional yang tersendiri untuk memperkenalkan negara mereka di mata dunia. Antara makanan tradisional yang boleh didapati di Malaysia dan Indonesia adalah rendang, nasi lemak dan air batu campur. Menerusi cerita animasi UPIP yang bertajuk Riang Raya di bahagian 2 juga memaparkan tentang babak kearus yang memasak rendang itik untuk disajikan pada pagi raya. Di Malaysia, rendang merupakan salah satu menu utama pada Hari Raya Aidilfitri dan juga Hari Raya Aidiladha. Namun di Indonesia, rendang juga merupakan makanan tradisional Indonesia walaupun berbeza dari segi tekstur dan tekstur makanan tersebut. Rendang di Malaysia lebih basah ataupun berkuah kerana tidak dimasak sehingga kering. Tetapi rendang di Indonesia pula bertekstur kering dan berwarna kehitaman akibat proses memasak yang lama dengan api yang kecil. Nasi lemak pula juga salah satu makanan tradisional dalam kalangan rakyat Malaysia yang dijadikan sebagai sarapan pagi sehingga artis luar negara ataupun pelancong pasti akan menyebut tentang keunikan ataupun kelazatan yang dirasai daripada nasi lemak. Juga nasi lemak juga dapat dilihat menerusi animasi UPIP yang pada ketika itu Aisan tengah menonton episod rancangan memasak daripada Chef Wan. Daripada rancangan tersebut, Chef Wan juga menunjukkan dia memasak nasi lemak. Indonesia juga mempunyai nasi lemak namun digelar sebagai nasi uduk. Walaupun berbeza rasanya daripada nasi lemak, namun ia menggunakan daun salam yang boleh menutupi bawang rempah ratus di dalamnya. Air batu campur juga merupakan salah satu kegemaran ramai, terutamanya apabila cuaca panas dan juga dijadikan sebagai pencuci mulut selepas makan. Animasi UPIP ini memaparkan babak di mana Uncle Mutu yang menjual ais batu kepada orang-orang kampung di kampung dia. Budaya juga dapat dilihat menerusi permainan tradisional. Permainan tradisional ni juga merupakan salah satu peninggalan nenek moyang dan ia berkembang di Nusantara khususnya Malaysia dan Indonesia. Tidak mustahillah sekiranya permainan tradisional Indonesia ini mempunyai persamaan dengan Malaysia kerana kedua negara hidup berjiran dan berada di bawah rumpun bahasa yang sama. Antara permainan tradisional yang dimainkan di Malaysia dan Indonesia ialah congkak atau dengan kata lain congklak, ketinting atau dengan kata lain engklik dan layang-layang. Dalam cerita animasi UPIP yang bertajuk Cuai 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 pada bahagian 1 dapat dilihat permainan congkak telah dimainkan oleh Mimi dan Susanti. Congkak ini merupakan sejenis permainan tradisional Melayu yang sering dimainkan untuk mengisi masa lapang ataupun dijadikan sebagai pertandingan. Di Indonesia pula, permainan congkak yang dikenali sebagai congkak. Permainan ini
penting ataupun entry ini dapat dilihat menerusi cerita animasi Upin Ipin, iaitu kisah Raja Pemburu pada bahagian 2 episod 26 yang dimainkan oleh watak Mimi, David dan Janji. Manakala di Malaysia, permainan ini dikenali sebagai nama tertinting, manakala di Indonesia dikenali sebagai Enklik. Permainan ini dibuat dengan melukis garisan kotak di atas tanah dengan ranting sehingga menjadi kotak. Pemain perlu melompat dari satu kotak ke satu kotak yang lain. Pemain dianggap gagal atau batal gilirannya selepas memijak garisan tersebut. Menurut cerita animasi Upin Ipin, usahawan muda bahagian satu yang menunjukkan watak terdalam ini membuat layang-layang menggunakan mulut. Layang-layang ini dimainkan di kawasan yang lapang dan dengan kekuatan angin yang memainkan peranan untuk menerbangkan layang-layang tersebut. Layang-layang di Indonesia ini terkenal sangat terkenal di Malaysia dan Indonesia, iaitu permainan layang-layang kerana kedua negara sering dijadikan sebagai hiburan atau pertandingan. Secara kesimpulannya, kedua-dua budaya yang dapat dilihat menerusi makanan tradisional dan permainan tradisional yang telah memaparkan budaya yang seakan-akan sama antara Malaysia dan Indonesia, walaupun terdapat sedikit perbezaan yang tidak terlalu menonjol. Persamaan dan perbezaan inilah yang mendorong cerita animasi Upin Ipin diterima dan mendapat sambutan yang sangat baik di Indonesia. Cerita animasi ini sangat terkenal dalam masyarakat Indonesia, khususnya golongan kanak-kanak, dan tidak ketinggalan juga untuk golongan dewasa. Bahasa yang digunakan dalam cerita animasi Upin Ipin juga ialah bahasa Melayu yang didapat pula dengan persamaan budaya. Secara tidak langsung, penggunaan bahasa Melayu ini dapat diperluas di Indonesia. Oleh hal yang demikian, penerimaan dan penggunaan bahasa Melayu tidak sukar dan tidak mustahil bagi masyarakat Indonesia kerana pemiripan budaya Malaysia dan Indonesia. Itu saja daripada saya. Terima kasih Saudara Lusrinda atas pandangan hujah yang bernas. Budaya kita dan Indonesia mempunyai kesamaan dan perbezaan dari berbagai sudut penduduk. Hal ini menyebabkan masyarakat sangat tertarik untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai animasi ini sekaligus menerima baik animasi Upin Ipin. Selain itu, animasi yang menjadi kesukaan ramai ini dikatakan alat media pembelajaran yang baik bagi golongan kanak-kanak. Bagaimana menurut panel ketiga kita, Saudara Nur Satiha? Terima kasih kepada kita hari ini. Ujar saya, animasi Upin Ipin sebagai alat media pembelajaran. Berdasarkan animasi Upin Ipin ini, umum kita ketahui bahawa ia merupakan sebuah rancangan televisyen yang sangat istimewa dan popular dalam kalangan kanak-kanak di Malaysia, bahkan juga diminati oleh berbagai peringkat umur. Animasi Upin Ipin ini merupakan satu rancangan televisyen yang dapat membantu perkembangan dan pertumbuhan golongan kanak-kanak yang akan dipengaruhi oleh aura-aura positif yang terkandung dalam animasi ini. Hal ini dikatakan sedemikian kerana media televisyen ini merupakan memaparkan animasi salah satu medium yang menjadi sumber pembelajaran secara tidak langsung kepada golongan kanak-kanak. Tambahan pula, animasi Upin Ipin ini dinyatakan sebagai sebuah filem yang tidak menampilkan adegan-adegan kekerasan, mencarut, bergaduh dan sebagainya, malah ia mengangkat nilai-nilai kehidupan orang Melayu seperti adat, budaya, bahasa dan sebagainya. Penggunaan bahasa Melayu menerusi animasi ini boleh dikatakan sebagai faktor utama yang dapat mendorong pengaruh animasi Upin Ipin di Indonesia kerana ia merupakan bahasa Austronesia yang difahami oleh seluruh Nusantara. Penerimaan masyarakat Indonesia terhadap animasi Upin Ipin ini sedikit sebanyak telah memperkembangkan kedudukan bahasa Melayu yang digunakan oleh masyarakat Malaysia sebagai satu bentuk media pembelajaran kepada golongan kanak-kanak di Indonesia. Okey, satu bentuk nilai pendidikan yang kita dapat lihat dalam animasi ini ialah pendidikan agama kepada masyarakat Indonesia. Animasi Upin Ipin ini dikatakan sebagai alat pembelajaran dari segi nilai pendidikan Islam kerana majoriti penduduk di Malaysia dan Indonesia merupakan negara yang berpegang teguh pada agama Islam. Sebagai sebuah negara Islam, masyarakat Indonesia ini sememangnya akan menerima dan menggalakkan animasi Upin Ipin ini untuk memasuki siaran televisyen mereka kerana ia bukan sahaja dapat membantu anak-anak, malah dapat membantu untuk mempelajari tentang nilai-nilai agama Islam secara santai. Bahkan mereka juga dapat membuka peluang kepada anak-anak mereka untuk mengenali budaya dan bahasa Melayu.
Antara nilai pendidikan yang dibincangkan adalah nilai pendidikan akidah dan nilai pendidikan akhlak. Kita lihat pada nilai pendidikan akidah yang merujuk kepada perkara-perkara asas dalam membentuk keimanan yang diyakini. Dalam agama Islam, pendidikan akidah ini merupakan sangat penting pada umat Islam, di mana ia berkaitan kepada keyakinan terhadap Allah SWT dan bersandarkan pada Al-Quran. Menerusi tayangan musim pertama animasi Upin 2007 di Indonesia bagi menyambut bulan suci Ramadan, nilai pendidikan akidah tentang kewajipan solat ditunjukkan dalam episod 1 iaitu esok puasa melalui watak Upin dan Ipin ini sedang bermain budi bersama Raju dan Meme pada waktu maghrib, dan ketika azan sudah berkumandang, Upin telah mengajak adiknya iaitu Ipin untuk pulang ke rumah bagi menunaikan solat. Berdasarkan situasi tersebut, kita dapat melihat adegan tersebut mempunyai kesinambungan yang sebenar dalam realiti kehidupan kanak-kanak yang gemar bermain pada waktu petang sehingga senja. Bahkan adegan tersebut juga tersirat dengan mesej nilai pendidikan akidah untuk golongan kanak-kanak bagi menimbulkan rasa teruja untuk mencontohi watak Upin dan Ipin tersebut dalam menunaikan solat fardu maghrib secara bersungguh-sungguh. Nilai pendidikan Islam yang kedua kita dapat lihat ialah akhlak yang merujuk pada sifat atau sikap kepribadian manusia yang melahirkan tingkah laku perbuatan yang membentuk kehidupan sempurna berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Bagi pembentukan dan pertumbuhan kanak-kanak ini, nilai pendidikan tentang akhlak atau moral harus dititik beratkan seperti patah perpatah, melentur bulu, biarlah ada hubungnya. Contohnya bagi nilai pendidikan akhlak yang terdapat di misi Upin dan Ipin adalah episod kedua hari pertama puasa, iaitu umat Islam digalakkan mempunyai sikap jujur dan amanah dalam diri seperti yang ditonjolkan menerusi watak Upin dan Ipin. Yang menasihati Meme untuk tidak membatalkan puasa kerana Allah Maha Mengetahui dan mungkar terhadap umat Islam yang saja membatalkan puasa. Berdasarkan contoh situasi di atas, kita dapat melihat bahawa animasi Upin dan Ipin ini sesuai dijadikan sebagai media pembelajaran kerana ia memperlihatkan unsur moral tentang akhlak dan bersikap jujur dan bertanggungjawab. Kepribadian akhlak ini perlu kita tonjolkan dalam kehidupan kanak-kanak agar mereka dapat membiasakan sifat tersebut dalam diri. Adegan yang membentuk nilai pembentukan pendidikan akhlak ini sememangnya berupaya untuk mempengaruhi golongan kanak-kanak di Indonesia yang dikatakan sebagai galakan untuk terus berpuasa dan amanah dalam melaksanakan tanggungjawab yang perlu digalas oleh umat Islam. Secara kesimpulannya, nilai pendidikan agama Islam menjadikan animasi Upin dan Ipin ini sebagai media pembelajaran kepada masyarakat Indonesia yang telah memberikan impak pada pengaruh bahasa Melayu di negara tersebut. Hal ini dikatakan sedemikian kerana masyarakat Indonesia, terutamanya golongan kanak-kanak, terdorong untuk mengikuti dialog-dialog yang diucapkan oleh watak yang terdapat dalam filem tersebut, di samping mempraktikkan setiap adegan yang membawa nilai pendidikan agama tersebut. Akhir sekali, animasi Upin ini secara tidak langsung dapat membantu perkembangan karakter dan diri kanak-kanak dalam masyarakat Indonesia kerana setiap episod tersebut membuatkan pendidikan nilai yang baik untuk diserap dan dicontohi oleh kanak-kanak. Terima kasih Saudara Nur Fatihah atas pandangan dan huraian yang jelas. Kita beralih pula kepada panel keempat kita, iaitu Saudara Muhammad Huzaini yang akan menjelaskan bagaimana animasi Upin dan Ipin ini berperanan sebagai alat diplomasi dalam hubungan dua negara Malaysia-Indonesia. Terima kasih Tuan Moderator. Sebenarnya persaudaraan di antara Malaysia dan Indonesia Asyad Hani mendapat perhatian para sejalan tempatan sama ada di Malaysia maupun di Indonesia. Malah turut mendapat perhatian daripada pekaji-pekaji secara dasar luar dan sains politik di dua negara. Buktinya, pekaji-pekaji Malaysia, Indonesia dan Barat menyebabkan hubungan di antara dua negara ini sebagai penghubungan bangsa serumpun. Sementara itu, terdapat juga sebilangan daripada mereka berpendapat bahawa hubungan di antara dua negara berjiran ini sebagai hubungan yang boleh disifatkan sebagai awal dengan tebing dan air yang dicicam tidak akan putus. Dalam pada itu, ada juga sebahagiannya yang menyifatkan hubungan Indonesia dengan Malaysia sebagai hubungan yang sentiasa turun naik dan sering terdedah dengan pelbagai polemik. Pandangan-pandangan di atas membuktikan bahawa hubungan kedua-dua negara ini jelas mempunyai nilai-nilai unik dan mempunyai kekuatan tersendiri berbanding dengan hubungan di antara negara lain.
Terusnya, apa itu soft power? Soft power adalah satu konsep yang diperkenalkan oleh seorang ahli sains politik daripada Harvard University yang bernama Joseph Nye pada tahun 1990. Menurut beliau, konsep ini merujuk pada kuasa yang tidak dapat diukur tetapi berjaya dicapai sebagai satu pengaruh sesebuah negara ke atas negara yang lain. Contohnya bagaimana Amerika Syarikat mempengaruhi dunia dengan produk seperti Levi's, jeans, rokok Marlboro, peranti vintage nama Apple dan sebagainya. Jadi dapatlah disimpulkan bahawa soft power adalah keupayaan mempengaruhi, membentuk persepsi orang ramai terhadap sesebuah negara tanpa paksaan dengan menggunakan nilai tertentu seperti budaya dan hiburan. Bercakap mengenai budaya dan hiburan, kita dapat lihat bagaimana Korea Selatan menggunakan konsep soft power seperti drama Korea dan K-pop. Terusnya, sejak akhir abad ke-20, semakin banyak negara telah tertarik untuk melancarkan kuasa misalnya iaitu soft power secara terbuka. Antara kuasa misalnya ataupun soft diplomasi yang diterapkan oleh Malaysia adalah melalui penyebaran animasi UPDP. Soft power yang cuba diamalkan oleh Malaysia ini sebenarnya telah dirangka dan disusun melalui National Creative Industry Policy yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Persoalannya di sini, bagaimanakah animasi UPDP ini dianggap sebagai soft diplomasi yang digunakan oleh Malaysia dalam berapakah hubungannya dengan Indonesia? Yang pertama ialah penerapan nilai-nilai unggul. Penerapan elemen atau nilai-nilai unggul dalam animasi UPDP merupakan salah satu daripada soft diplomasi yang terkandung dalam animasi tersebut. Kerana cerita animasi UPDP boleh dianggap sebagai sebuah karya seni yang mempromosikan nilai-nilai moral dan jati diri dan turut menunjukkan nilai murni, pengajaran, jati diri setiap masyarakat yang wujud di Malaysia melalui watak-watak yang diangkat. Rentetan daripada itu, cerita animasi UPDP juga dilihat sebagai sebuah aset dan senjata diplomasi yang dikatakan berkesan kerana dia memiliki nilai-nilai kesenian dan kreativiti serta berperanan sebagai tunjang dalam proses pembentukan cipta sebuah masyarakat yang bertamadun. Animasi UPDP telah menunjukkan dan memperlihatkan karakter serta identiti masyarakat Indonesia dengan cara yang halus. Terima kasih kepada saudara Muhammad Huzaini atas perkongsian yang padat dan tepat. Bagaimana pendapat keenam kita iaitu saudari Nur Diana Hazirah mengenai perkara ini? Adakah panel setuju dengan hujah yang diutarakan? Terima kasih kepada moderator. Bagi pendapat saya bersetuju dengan hujahan yang dikemukakan oleh panel keempat berkaitan dengan soft diplomasi dalam animasi UPDP. Walaupun saya bersetuju dengan pendapat beliau, bagi saya juga ada pendapat saya sendiri yang mana saya rasa animasi UPDP ini turut mengangkat watak Susanti bagi memperlihatkan soft diplomasi atau kuasa insannya dalam kalangan masyarakat Malaysia dan Indonesia. Sebagaimana kita tahu, kebijaksanaan dan Sopet sebagai publisher atau pengasas bagi animasi tersebut telah mengangkat watak Susanti sebagai wakil rakyat Indonesia yang menetap di Malaysia. Tenaga kerja di Indonesia sebagaimana yang kita ketahui telah mendominasi pekerja-pekerja asing lain yang berada di Malaysia, yang mana ini lebih ramai bekerja di Malaysia sebagai buruh, pembantu rumah dan sebagainya. Hal ini dapat menutupi atau memberi pandangan negatif bagi masyarakat Malaysia terhadap masyarakat Indonesia bahawa mereka merupakan masyarakat yang datang ke negara orang untuk mencari pendapatan yang lebih baik. Sebagaimana yang saya ketahui ataupun yang lain sedia maklum bahawa setiap masyarakat perlu membuat penghijrahan untuk melakukan satu kebaikan dalam kehidupannya. Sebagaimana juga yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Jadi, bagi mengangkat watak Susanti dalam animasi UPDP ini memberi satu gambaran atau pandangan positif yang mana ia mampu menutupi pandangan masyarakat Malaysia dan Indonesia bahawa hubungan itu dapat dipupuk melalui penghijrahan yang dilakukan oleh watak Susanti yang menetap di Malaysia. Untuk pengetahuan umum bahawa pada pertengahan abad 2000 telah berlakunya satu konflik antara masyarakat Malaysia dan Indonesia yang mana ianya akan memberi satu kesan yang buruk antara pandangan sesama sendiri. Namun dengan adanya animasi UPDP ini dengan mengangkat watak Susanti telah memberi satu gambaran dan tanggapan yang positif bahawa apa yang mereka fikirkan terhadap layanan orang Malaysia terhadap masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia adalah tidak benar sama sekali. Mungkin ianya ada setengahnya
nampak buruk, tapi itu bukan melambangkan satu keseluruhan rakyat Malaysia, tapi itu adalah sikap individu itu sendiri. Okey, maka daripada hujahan saya bagi pendapat saya yang pertama ini, saya rasa ianya mampu diketengahkan atau diangkat menjadi satu hujahan yang bagus bagi menyokong hujahan panel keempat, kerana secara peribadinya dan saya yakin pendapat saya ini turut akan mendapat sokongan daripada para panel sekalian maupun penonton yang melihat forum kita pada hari ini, bahawa watak Susanti ini tidak lain tidak bukan mampu meredakan konflik antara masyarakat Malaysia dan masyarakat Indonesia dengan memberi gambaran kemesraan, hubungan persahabatan antara Upin dan Ipin dan Susanti serta rakan-rakan yang lain, turut memberi gambaran kepada layanan orang yang lebih tua yang dipamerkan oleh watak-watak Tok Dalang, Kak Ros, Opa dan sebagainya terhadap kepada budak-budak kecil. Di situ dapat dianggap bahawa pengasas atau production Last Prophet ni mampu memberikan satu gambaran yang positif, mengubah persepsi negatif kepada masyarakat Indonesia dan Malaysia dengan memberikan satu pendekatan yang bijak dengan mengukuhkan satu hubungan yang sangat baik. Okey, saya teruskan dengan hujahan saya yang kedua bagi menyokong panel keempat kita, iaitu animasi Upin dan Ipin ini mengetengahkan atau menerapkan budaya ketimuran. Sebagaimana kita tahu, Indonesia dan Malaysia ini merupakan satu negara di dalam kawasan Nusantara yang boleh dikatakan sebagai negara serumpun yang berkongsi atau mempunyai kesamaan dari segi budaya, makanan dan sebagainya, sebagaimana yang dijelaskan oleh panel kita yang kedua tadi. Okey, namun bagi animasi Upin dan Ipin ini, cara penyampaian ianya menjurus kepada perluasan bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia, kerana ianya merupakan produk negara Malaysia sendiri. Tapi ianya juga bagi mengukuhkan semangat ketimuran atau hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia, dia turut mengangkat watak Susanti sebagaimana hujahan saya yang pertama tadi. Dalam penceritaan Upin dan Ipin ini, walaupun menggunakan bahasa Malaysia 100%, ianya memberi sedikit kesan penerimaan kepada masyarakat Indonesia, kerana mereka lebih tertarik dengan cerita-cerita daripada negara luar seperti Korea dan sebagainya, kerana bagi pendapat mereka penggunaan bahasa Malaysia ini lebih kurang sama dengan penggunaan bahasa Melayu di Indonesia sebagaimana yang diutarakan oleh panel kita yang pertama. Disebabkan itu, pada awalnya isu untuk menerima kemasukan animasi Upin dan Ipin di Indonesia menjadi satu isu atau konflik yang besar, kerana terdapat persamaan dari segi budaya, bahasa dan sebagainya, menyebabkan masyarakat Indonesia sukar untuk menerima animasi tersebut. Teruskan hujahan saya berkaitan dengan penerapan budaya ketimuran dalam animasi Upin dan Ipin ini dapat dibuktikan dengan perkongsian yang dikongsikan oleh pengurus Last Kopak, iaitu Encik Bahamudin, yang mengatakan bahawa untuk memasuki pasaran ke Indonesia, animasi Upin dan Ipin ini amat sukar. Ianya mengambil masa hampir 2 tahun untuk memastikan produk Malaysia ini mampu melepasi pasaran Indonesia. Namun lama-kelamaan ianya berjaya atas sebab ianya telah dipublish ataupun diperlihatkan, dipertontonkan di dalam pelbagai medium elektronik seperti YouTube, media sosial dan sebagainya. Di situ mendapat satu tarikan yang luar biasa daripada masyarakat Indonesia, terutama dalam kalangan kanak-kanak. Di mana masyarakat Indonesia itu sendiri mempengaruhi pemasaran yang sangat memberangsangkan bagi animasi Upin dan Ipin ini untuk masuk dengan lebih cepat dalam medium hiburan mereka. Maka di sini saya tutup hujahan saya dengan satu tanggapan bahawa soft diplomasi yang dipamerkan dalam animasi Upin dan Ipin ini mampu memberi atau mengubah tanggapan negatif bagi rakyat Indonesia dengan Malaysia, secara tidak langsungnya mampu menyatukan dua buah negara jiran ini yang merupakan satu ibarat macam dikatakan boleh dikatakan sebagai adik-beradik, kerana ianya negara yang berada dalam rumpun yang sama, bahasa yang sama dan budaya yang sama. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Dian Hazira atas sokongan dan hujahan yang bernas dan manfaat. Tanpa melengahkan masa, kita menjemput panel terakhir kita, iaitu saudara Muhammad Faiz, untuk memberikan pandangan mengenai bagaimana kehendak peminat Upin dan Ipin di pasaran yang tinggi dapat membantu perkembangan bahasa Melayu di Indonesia. Terima kasih kepada moderator. Kita sudah boleh maklum bahawa animasi Upin Ipin mempunyai kehendak pasaran yang tinggi.
saya akan memberi hujah saya tentang masa yang diambil begitu singkat dalam menembusi pasaran Indonesia. Animasi Upin dan Ipin adalah sebuah tajuk bagi siri animasi yang dihasilkan oleh Les Popet Production di Malaysia. Pada awalnya disediakan sempena bulan Ramadan pada tahun 2007 di TV9 yang bertujuan untuk mendidik kanak-kanak tentang kemuliaan bulan Ramadan dan cara menghayatinya. Animasi Upin Ipin ini tidak terhad pada siaran televisyen sahaja, bahkan juga terdapat dalam bentuk DVD dan tayangan di internet seperti YouTube dan sebagainya. Upin dan Ipin juga telah berjaya menembusi pasaran di luar negara, khususnya di negara Indonesia. Disebabkan kejayaan menambah hati penonton di selantau, Upin dan Ipin telah disenaraikan dalam Malaysia Book of Records sebagai animasi paling berjaya pada tahun 2011. Kejayaan ini telah membuktikan bahawa animasi Upin dan Ipin adalah sebuah animasi yang berjaya di serantau, terutamanya di Indonesia. Animasi Upin dan Ipin mempunyai cabaran yang tersendiri ketika ingin menembusi pasaran Indonesia, kerana masyarakat di Indonesia mempunyai tanggapan yang tersendiri, terutamanya mengenai bahasa Melayu yang kurang menarik hati mereka. Hal ini demikian kerana cabaran utama yang dihadapi oleh animasi Upin dan Ipin dalam menembusi pasaran Indonesia adalah dari segi bahasa. Namun demikian, itu bukanlah satu kegagalan untuk menembusi pasaran Indonesia, kerana syarikat Les Popet Production mempunyai strategi yang tersendiri dalam menembusi pasaran di Indonesia, walaupun mengambil masa selama 2 tahun untuk memastikan tayangan animasi Upin dan Ipin berjaya ditayangkan di Indonesia. Pengekalan bahasa Melayu dalam tayangan Upin dan Ipin di Indonesia adalah satu strategi yang bijak, kerana dapat menyebarkan bahasa Melayu secara langsung ataupun tidak langsung. Kosakata dalam bahasa Melayu telah didiri oleh kanak-kanak maupun orang dewasa di Indonesia, telah menunjukkan satu perkembangan yang positif dalam penyebaran bahasa Melayu, terutamanya di Indonesia. Oleh itu, dengan adanya animasi Upin dan Ipin ini telah membantu dalam penyebaran bahasa Melayu untuk diperkenalkan kepada masyarakat di Indonesia. Seterusnya saya akan menerangkan tentang hujah saya yang kedua, iaitu animasi Upin dan Ipin mempunyai banyak nilai pengajaran adat dan budaya bangsa Melayu di Malaysia. Animasi Upin dan Ipin memang syarat dengan nilai pengajaran adat dan budaya yang telah menjadi salah satu faktor pada kejayaan animasi ini dalam menembusi pasaran di Indonesia. Tambahan pula, pengarah urusan Les Popet Production, Bahanuddin Mat Kazim, menyatakan bahawa mereka sangat menitik beratkan sensitiviti masyarakat Indonesia supaya mereka kekal berminat untuk menonton animasi ini. Animasi Upin dan Ipin ini juga kaya dengan cerita yang berkaitan dengan adat, budaya dan cerita masyarakat yang menarik tajuk perhatian masyarakat di Indonesia, kerana dipenuhi dengan elemen yang boleh menyeratkan melalui adat budaya masyarakat Malaysia dan diterima oleh masyarakat Indonesia, dan dia akan mengekalkan kejayaan Upin dan Ipin untuk terus menampak di Indonesia. Kesimpulannya, animasi Upin dan Ipin sememangnya syarat dengan nilai pengajaran adat dan budaya yang disukai oleh masyarakat Indonesia. Strategi dalam pemasaran animasi Upin dan Ipin yang menjaga sensitiviti masyarakat Indonesia adalah satu tindakan yang baik bagi memastikan animasi ini terus dapat menambah hati penonton di Indonesia. Tidak heranlah sekiranya animasi Upin dan Ipin ini sangat berjaya di Indonesia, kerana syarikat Les Popet Production sangat menitik beratkan tentang selera dan pantang larang warga Indonesia. Oleh itu, antara faktor kejayaan animasi dan Upin dan Ipin dalam menembusi pasaran di Indonesia adalah dengan mengekalkan bahasa Melayu serta mempunyai nilai pengajaran adat dan budaya yang disukai oleh masyarakat di Indonesia itu sendiri. Oleh itu, tidak heranlah animasi Upin dan Ipin masih relevan sehingga ke hari ini di pasaran Indonesia. Terima kasih Saudara Faiz atas penjelasan yang kukuh dan hujah yang padat. Saya yakin bahawa isu-isu yang dikemukakan memberi gambaran yang jelas kepada para hadirin sekalian mengenai animasi Upin dan Ipin sebagai wahana penyebaran bahasa Melayu di Indonesia. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel yang sudi berkongsi pendapat dan hujah masing-masing mengenai isu yang dikemukakan. Saya juga berharap para hadirin memperolehi input yang banyak pada hari ini, dan forum ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan para hadirin sekalian mengenai negara jiran kita. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan yang
ingin diajukan kepada para panel, saya alu-alukan sekarang sebelum majlis bersurat. Jika tiada sebarang pertanyaan, saya akan akhiri forum kita pada hari ini. Izinkan saya berpantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada para panel jemputan dan sidang hadirin sekalian. Terima kasih.